Saudara, 2021 membawa imbasan peristiwa yang tidak diduga berlaku di negeri Jelapang Padi. Tragedi kepala air dan banjir kilat melanda daerah Yan dan Kuala Muda 18 Ogos lalu telah meranggut 6 nyawa selain memusnahkan hampir 1,800 buah rumah penduduk di 10 buah kampung. Namun Kedah turut merakam peristiwa gembira apabila terlibat projek rintis gelembung pelancongan pada September. Rusiah Abdul Hamid ada butirannya. Lokasi inilah berlakunya tragedi kepala air pada 18 Ogos lalu. Strukturnya masih belum stabil, namun usaha oleh pelbagai jabatan dan agensi sedang giat dilakukan agar tapak ini boleh diguna pakai dan bermanfaat untuk pengunjung. Jadi saya bagi membantu pihak kerajaan persekutuan, bagi membantu kerajaan negeri Kedah ini, maka saya mengumumkan meluluskan peruntukan sejumlah 75 juta bagi membaik pulih infrastruktur dan perkara yang berkaitan seperti yang saya sebutkan. Ya. Dan seterusnya melalui NADMA, ya, kita meluluskan sebanyak RM500 untuk setiap individu yang terjejas akibat yang terkesan akibat daripada bencana. Jadi setiap Kerajaan negeri turut menyarukan bantuan RM5,000 kepada keluarga yang kehilangan insan tersayang, manakala setiap keluarga yang terjejas menerima bantuan RM500. Tak benar lagi dia berkata, ni yang teruk. Ayat sungai tu dia, kita tengok macam tinggi pada sungai. Dia naik macam tu. Dengar ada bunyi pelik kan, beralih lah tengok. Siapa yang ni pelik kan ni? Dia main mana yang ni? Dia tinggi main macam ombak. Dalam-dalam duk kata-kata boom eh. Bantuan diluluskan selepas perbincangan kerajaan negeri bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) bagi meringankan beban dan membantu penduduk menggantikan sebahagian peralatan asas rumah. Kita bagi pihak kerajaan akan cuba lihat bagaimana cara untuk kita bangunkan semula pusat-pusat ni. Yan ni terkenal dengan pusat pelancongan dan juga pusat latihan. Sini banyak pusat-pusat latihan persendirian dan sangat mendapat permintaan tinggi lah. Kalau cuti sekolah memang tak ada lah, penuh semua. Jadi nak kena dibangunkan semula. Yang kedua, melalui Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Program Pemuliharaan dan Pengurangan Risiko Banjir bernilai kira-kira RM1.3 juta dilaksanakan di 11 buah sungai di daerah Yan. Antaranya Sungai Batu Hampar, Sungai Bakung, sungai di kawasan Titi Hayun, Sungai Daramandi, Sungai Yan Besar dan Sungai Teroi. Kita nak tengok Sabur lah. Sabur tu antara besar dan ganti dua jambatan. Dalam fasa 1 tu 50.71 juta. Lepas tu adalah mengenai ada dua jambatan baru, jambatan Sungai Yan Besar, jambatan Sungai Bujang Tupah. Empangan Sabur 2 dan pembesaan Sungai Titi Hayun 15 meter lebar dan upstream Sungai Bujang. Ini tempat dia. Dan
Projek pembinaan empangan sabur di Titihayun dan Tupah di Yan dijangka siap sepenuhnya menjelang Jun 2023. Empangan dibina dengan kos RM22.8 juta turut melibatkan pembangunan sistem amaran aliran puing yang dikenali Sistem Amaran Banjir Kepala Air SABKA Gunung Jerai Fasa 1 yang akan mula dibangunkan pertengahan tahun depan. Ada dua kawasan yang akan dibina, satu di kawasan Titihayun ni dan satu lagi ialah di Tupah, dan konsep ini akan diguna pakai bagi mengatasi masalah banjir atau kepala air yang berlaku, dan insya-Allah selain daripada Cebu Dam, kita juga kementerian bersetuju supaya siren amaran awal akan dipasang. Dan ini sebenarnya akan dilaksanakan di seluruh negara, terutama kawasan-kawasan rekreasi, bagi memberi amaran awal kepada pengunjung sebelum berlakunya sesuatu bencana. Selepas beberapa siri Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Kedah menjadi negeri terawal melaksanakan inisiatif gelembung pelancongan. Sekaligus industri pelancongan di Langkawi berjaya menjana pendapatan lebih RM211 juta. Pulau Langkawi menerima 204,953 pelancong domestik antara 16 September hingga 30 November lalu. Demikian sorotan imbasan penting negeri Jelapang Padi. Rusia Abdul Hamid, Berita RTM.